Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini anda bersama saya Cikgu Safwa dan kita akan bincang mengenai tolak pecahan. Dalam video ini saya akan tunjukkan satu kaedah baru untuk menyelamatkan anda dari melakukan kesilapan dalam tolak pecahan. Jadi tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe channel YouTube Cikgu. Okey, kaedah yang Cikgu akan tunjukkan ini sangatlah membantu murid-murid daripada melakukan kesilapan dan kita akan tengok contoh demi contoh dan kita akan mulakan dengan contoh yang pertama, tolak pecahan. Boleh rujuk buku teks matematik tahun 4 tolak pecahan muka surat 75. Soalan yang pertama, contoh yang pertama 1/7/8 tolak 5/8. Jadi saya akan tunjukkan kaedah yang biasa dahulu. Kaedah yang selalu kita buat, kita hanya selesaikan dalam bentuk ayat matematik, bukan? Okey, kaedah 1 nanti saya akan tunjukkan dalam bentuk lazim. Selesaikan soalan pecahan menggunakan bentuk lazim. Okey, so kaedah 1 macam biasa, bila kita nak menolak pecahan apa-apa pun, kita akan cek terlebih dahulu sama ada penyebut dia sama ataupun tidak. Kalau penyebut dia sama, kita boleh tolak terus tanpa sebarang masalah. Jadi 1 tak ada tolak dengan apa-apa, kan? Jawapan dia 1. Kemudian 7/8 tolak 5/8 sama dengan 2/8 dan jangan lupa permudahkan pecahan anda tu. Okey. So guna apa? Formula 2, 3, 5, 7 untuk murid-murid yang lemah. Kalau murid-murid yang pakar dah memang tahu, tak ada masalah. Okey, so kita akan bahagikan dengan 2 terlebih dahulu. Jawapan akhir awak akan dapat 1/4 dan tidak boleh dipermudahkan lagi. Bagaimana pula dengan kaedah yang kedua? Okey, kaedah yang kedua ni dapat membantu kamu melakukan kesilapan, terutamanya untuk contoh yang seterusnya dalam video yang seterusnya. Jadi tonton video ini sampai habis. So, cikgu akan tunjukkan kaedah yang kedua, bagaimana kita menggunakan bentuk lazim untuk menyelesaikan soalan tolak pecahan. Baik. So, di sini jika kamu perhatikan untuk tahun 4 tambah tolak melibatkan nombor bercampur. Ada nombor bulat dan juga ada pecahan. Jadi kita akan asingkan nombor bulat dan juga pecahan. Okey. So kita akan asingkan 1. Kemudian saya akan buat garisan lah. 1. Sekejap, mana garisan? Okey, saya akan buat di sini garisan. So akan pisahkan dengan nombor pecahan. 1/7/8. Kemudian tolak dengan 5/8 dan kita buat garisan. Okey. Nanti kamu akan faham kenapa kaedah ini membantu kamu dari melakukan kesilapan. Baik. So, kita akan tolak dari macam nombor bulat pula. Kita akan tolak di tempat pecahan dahulu. Jadi 7/8 tolak dengan 5/8, awak akan dapat 2/8 dan 1 ni kita tak ada tolak apa-apa, kan? Kita tulis balik 1. Kemudian proses dia masih sama lagi. Kalaulah pecahan itu boleh dipermudahkan ataupun perlu ditukar daripada pecahan tak wajar menjadi nombor bercampur, awak kena buat yang itu. Okey, sama juga, cuma yang ini sahaja yang berbeza. Okey, di sini je berbeza. Okey. So, permudahkan, awak akan dapat 1/4. Okey, baik. Untuk contoh yang kedua, boleh rujuk buku teks. Okey, sama-sama kita buat supaya kita lebih faham lagi. Okey, contoh yang kedua. Contoh yang kedua ni muka surat 76 ya. Cari baki 2/7 ditolak daripada 1. Okey, maksud dia 1 tolak dengan 2/7. Dan contoh yang kedua ini saya akan terus gunakan kaedah tolak pecahan menggunakan bentuk lazim. Okey. So, ada 2 nombor di sini. Yang pertama 1. Hanya ada 1 je, tak ada pecahan. Dan yang kedua pecahan.
tak ada nombor bulat. Jadi macam mana kita nak buat dalam bentuk lazim? Baik. So 1 kita tulis 1. Kemudian gariskan. Garis cantik-cantik. Okey. So tak ada nombor di sini. Tak ada nombor pecahan. Kita biarkan je. Okey, sebab tak ada nombor pecahan. Okey, hanya ada 1 je. Jadi biarkan kosong di sini. Kemudian kita buat di baris yang kedua. Tolak dengan berapa? Tolak dengan 2/7. Okey, jadi macam tu. Nampak pelik sikit. Tak apa. Nanti awak akan faham ya. Baik. Kemudian kita akan tolak dari pecahan dahulu. Okey, dari bahagian pecahan dahulu. Bahagian ini kita akan tolak dari bahagian pecahan terlebih dahulu. Masalahnya kita tak boleh nak tolak sebab di sini tak ada apa-apa nombor. Nampak tak? Kosong. Tak ada apa-apa nombor. Jadi apa yang perlu kamu lakukan? Ini sama macam kita tolak dengan nombor bulat, tapi sedikit berbeza. Awak kena pindahkan. Maksud dia kena ambil 1, pindahkan pergi ke tempat pecahan. Okey, bila awak pindahkan 1 ni, awak tak boleh tulis 1 sebab 1 ini bukan nombor pecahan. 1 ini nombor bulat. Awak perlu tukar jadi nombor pecahan. So macam mana nak tukar jadi nombor pecahan? Senang sahaja, rujuk pada penyebut di bawah ini. Okey, rujuk ini. Per dengan 7. Jadi 1 tadi ni bila awak pindahkan ke tempat pecahan, dia akan jadi 7/7. Okey, pengangka dengan penyebut sama sahaja. Mudah je Okey. Kemudian kita akan cek. Semestinya boleh tolak. Okey, tak ada masalah, dia akan boleh tolak. Jadi 7/7 tolak 2/7 memang boleh tolak sebab penyebut dia dah sama dan kita hanya tolak melibatkan pengangka sahaja. 7/7 tolak 2/7 awak akan dapat 5/7. Okey, jadi 1 tolak 2/7 jawapan dia 5/7. Kaedah ini memang dapat membantu murid melakukan kesilapan dan saya akan teruskan menonton. Okey, saya akan teruskan dengan contoh yang ketiga. Okey, di sini ramai murid yang akan buat silap. Okey, sebab dia ingat boleh tolak terus macam tu. Saya akan tunjukkan yang silap Saya akan tunjukkan dengan pen merah supaya kamu jangan buat seperti ini di dalam peperiksaan. Okey. Kebanyakannya murid dia akan buat seperti ini So dia tengok, oh senang je soalan ni. 4 tolak 2 3/4 boleh tolak terus So dia buat macam ni. 4 tolak 2 3/4. Kebanyakannya akan buat macam ni. Dia akan tolak 4 tolak 2 sama dengan 2. So 3/4 tulis balik 3/4. Ini cara yang salah. Tolong jangan buat seperti ini. Okey, kemudian macam mana pula kalau dengan kaedah yang betul? Menggunakan bentuk lazim. Okey, so bentuk lazim kita akan buat satu garisan untuk memisahkan nombor bulat dan juga pecahan. Okey, kita buat 4. Kemudian gariskan. Saya ingat pula garisan cikgu. So gariskan untuk pisahkan nombor bulat dan juga pecahan. So 4 ni hanya 4 saja, tak ada pecahan, jadi tak perlu tulis. Kita langkau baris yang kedua, tolak dengan 2. Nampak tak nombor bulat berada di tempat nombor bulat. Kemudian 3/4. Okey. Sekarang ini anda perhatikan. Boleh tak saya nak tolak? Tak ada apa-apa ni. Jadi kita kena pindahkan, kita kena pinjam ataupun pindahkan 1. So 4 tolak 1 sama dengan 3. 1 ni awak tak boleh tulis 1 Kena ingat tadi cikgu dah pesan kita tak boleh tulis 1 sebab 1 ini nombor bulat. Jadi awak perlu tukar 1 ni jadi pecahan. Macam mana nak tukar jadi pecahan? Rujuk penyebut di sini. Okey, penyebut di sini 4, tulis je 4/4. Okey, kemudian kita boleh tolak sebab penyebut dia dah sama. Okey, kemudian 4 tolak dengan 3. Okey, 4 tolak dengan 3 sama dengan 1/4.
dan nombor bulat 3 tolak 2 sama dengan 1. Jadi jawapan yang betul, jawapan yang betul 1/4. Nampak tak beza dia? Jangan buat kesilapan yang seperti ini, sebab saya tahu ramai yang akan buat soalan buat salah, jawab salah, terutamanya dalam kertas objektif. Kertas objektif dia akan ada jawapan yang memang salah untuk menjerat kamu. Jadi cikgu harap video ini membantu anda mengurangkan kesilapan semasa menolak pecahan, dan cuba praktis. Cikgu akan bagi satu lagi soalan. Saya akan tinggalkan soalan. Yang ni tak ada dalam buku teks. Yang ni soalan bonus. Soalan bonus. Kalau boleh, anda cuba tinggalkan jawapan di ruangan komen. Kita tengok sama ada anda boleh jawab ataupun tidak untuk soalan ini. Dah bersedia? So, 5 tolak dengan 3/7. Cuba buat dan tinggalkan jawapan anda di ruangan komen. Kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe channel YouTube Cikgu. Assalamualaikum. Bye-bye.